Apakah peristiwa besar yang mengubah perjalanan sejarah peradaban Melayu? Maksud saya, mengubah secara total, luar dan dalam, peribadi dan identiti penduduk di rantau ini. Barangkali dulu kita memahami alam sekeliling dan hidup dengan cara begini-begini. Kemudian, dengan berlakunya perubahan itu, kita memahami alam sekeliling dengan pandangan yang baharu dan cara hidup kita pun bertukar 100%. Tan Sri Profesor Syed Muhammad Nakir Alatas dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu menghujahkan bahawa perubahan besar perjalanan sejarah peradaban Melayu berlaku setelah kedatangan Islam. Tetapi bagaimanakah Islam memberi kesan besar kepada peradaban kita? Apakah cara pandang yang tepat untuk melihat peranan dan sumbangan besar Islam terhadap peradaban Melayu kita ini? Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Kata kunci yang disebut di sini ialah pemikiran dan bahasa. Bahasa ialah saksi ketinggian pemikiran sesuatu bangsa. Bahasa ialah pernyataan teristimewa sesuatu budaya. Bahasa ialah mutu peribadi bangsa. Bahasa ialah hayat bangsa itu. Sebenarnya, jika ditelusuri sejarah bahasa persuratan Melayu ini, ia bermula semenjak terbitnya Fajar Islam lagi. Hulu sungai sejarah ini berpunca daripada Nabi Muhammad SAW. Bagindalah yang bertutur dengan lidah yang fasih, dan baginda tidak bertutur melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Daripada lisan bagindalah sekalian insan mengetahui Al-Quran. Al-Quran telah mengubah bahasa Arab jahiliah menjadi bahasa Arab yang baharu. Barangkali kata-kata bahasa Arab sedia ada itu tetap sama, tetapi makna yang dikandung oleh sesuatu perkataan itu berubah. Berubah mengikut makna dan maksud yang ditetapkan oleh Al-Quran, ajaran baginda Nabi dan kerangka pandangan alam Islam. Bahasa Arab Islam yang baharu ini kemudian mencetuskan tradisi persuratan yang baru juga. Disebabkan terdapat keperluan untuk mempelajari ilmu agama Islam, maka terdapatlah keperluan untuk satu bidang ilmu bahasa yang tersusun. Oleh itu, para ilmuwan, alim ulama telah menyusun ilmu bahasa Arab supaya ia dapat dipelajari di samping menjaga mutu dan keaslian bahasa Arab itu sendiri. Apabila Islam mula tersebar, maka ilmu bahasa Arab turut berkembang. Perkembangan ini menjadikan bahasa Arab sebagai sebuah ilmu yang sangat canggih, sistematik dan mampu menghurai dan membicarakan kesemua bidang ilmu pada zaman itu. Jadi, pada abad ke-8 hingga ke-12 Masihi, bahasa Arablah yang menjadi bahasa keilmuan dunia. Apabila Islam mula tersebar lagi, ia membawa bersamanya tradisi keilmuan bahasa Arab ini. Antara bukti zahir pengaruh Islam terhadap sesuatu bangsa ialah kemasukan istilah-istilah Arab Al-Quran ini menyerap masuk ke dalam sesuatu bahasa bangsa tersebut. Istilah seperti akal, fikir, ilmu menjadi sebahagian perbendaraan kata bangsa baharu yang memeluk Islam. Jadi, menurut Prof. Alatas, gerak daya inilah dikenali dengan nama pengislaman bahasa. Iaitu apabila gerak daya penyerapan perkataan ini ke dalam sesuatu bahasa,
kemudian ia mengubah cara fikir sesuatu bangsa itu menuruti cara fikir dan pandangan alam Islam. Bangsa-bangsa selain Arab yang memeluk Islam ini kemudian melihat terdapatnya keperluan untuk mengislahkan bahasa tempatan mereka masing-masing dan mengambil acuan tradisi keilmuan bahasa Arab itu. Oleh itu, bahasa mereka digubah untuk menuruti bentuk dan acuan bahasa keilmuan dunia pada waktu itu, iaitulah tradisi keilmuan bahasa Arab. Jika sebelum ini bahasa mereka hanya terhad untuk pertuturan semata-mata, kini apabila Islam telah memberi pengaruhnya, maka bahasa mereka itu mulai disuratkan dengan lebih teratur dan sistematik. Bahkan, cara gaya persuratan yang dipilih ialah cara gaya persuratan yang terdapat dalam tradisi keilmuan Islam. Apabila Islam sampai ke pulau dan semenanjung Melayu, ia mencetuskan satu tradisi keilmuan baharu untuk bahasa di rantau ini. Barangkali sebelum Islam datang, bahasa Melayu semata-mata dituturkan untuk tujuan dagang. Tetapi, semenjak Islam datang, ia mengubah fikiran orang Melayu, maka bahasa Melayu telah berkembang menjadi bahasa persuratan keilmuan kebangsaan dan ketamadunan utama di rantau ini. Bahasa persuratan inilah yang menghasilkan sekian banyak kitab keilmuan yang mencakupi ilmu agama, falsafah, ketatanegaraan, perubatan, bahasa dan banyak lagi. Bahasa persuratan inilah yang merekodkan sekian banyak peristiwa bersejarah sepanjang pengalaman sejarah bangsa kita. Bahasa persuratan inilah yang mencirikan dan membentuk sifat dan peribadi bangsa Melayu. Bahasa surat ialah bahasa yang paling tinggi kedudukan darjat dan martabatnya. Ialah bahasa Melayu yang paling sempurna dan paling baik dari segi bentuk perkataan dan juga binaan bahasanya, kerana ia perlu disuratkan dengan penuh dan lengkap. Berbeza dengan bahasa tutur yang diungkapkan dengan bunyi, bahasa surat ialah bahasa yang dizahirkan dalam bentuk huruf semata-mata. Istimewanya untuk bahasa surat ini, orang Melayu menamakannya dengan istilah bahasa Jawi. Jadi, bahasa Jawi telah berakar dan berperanan besar dalam membentuk dan mencirikan peradaban Melayu. Bahasa Jawi sebagai bahasa persuratan Melayu telah mengambil kesemua peranan peradaban dan kebudayaan orang Melayu. Ia bukan sekadar digunakan dalam kitab-kitab keilmuan. Bahkan, ia digunakan dalam ungkapan syair dan gurindam, serta warkah-warkah Melayu yang bersejarah. Persuratan bahasa Melayu Jawi yang menggunakan huruf Arab yang dimelayukan ini juga digunakan untuk hiasan-hiasan dan juga artifak-artifak Melayu yang indah. Keluasan, kerencaman penggunaan Jawi dalam seluruh aspek kehidupan dan pengalaman peradaban Melayu ini sebenarnya dibentuk dan dipacu oleh sebuah tradisi keilmuan bahasa yang canggih dan sistematik. Ia membentuk sebuah tradisi, dan tradisi keilmuan bahasa yang dimaksudkan di sini ialah tradisi keilmuan bahasa Jawi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri ini kita akan mengenali falsafah, sejarah dan pengalaman tradisi keilmuan bahasa Jawi dengan melihat ilmuwan dan juga karya-karya mereka yang utama. Ilmu itulah gemala sakti,
Sinarnya cerah, cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati.